Kalau patutnya Allah sayang, Allah tak bagi ujian lah. Ya tak? Kalau kita sayang anak kita, kita uji dia tak? Mana uji? Hari-hari beli kereta remote control. Esok nak Beyblade, beli lagi. Nak remote control, beli lagi. Nak pergi swimming pool, pergi juga. Itu cara kita sayang. Tapi cara Allah Subhanahu wa taala sayang lain. Para anbiya golongannya Allah Subhanahu wa taala paling sayang, para wali Allah golongannya Allah sayang, para syuhada golongannya Allah sayang. Tapi ujian mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan pertemuan pada pagi yang berbahagia ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan lagi dikasihi Tuan Zainal, pengurusi imam, barisan ahli jawatan kuasa surat ukhuwah, tuan-tuan sekalian, datuk-datuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia kasih sayang dan inayahnya dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu subuh berjemaah buat sekian kali pertama setelah beberapa lama tidak dapat hadir ke surau. Saya ingat ini merupakan satu kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dapat sama-sama kembali ke rumah Allah yang penuh dengan keberkatan ini. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan doa yang berpanjangan buat seluruh umat Islam yang berada di Syria, yang berada di Palestin, berada di Uyghur, di Myanmar, di Kashmir, di selatan Thailand, di seluruh dunia, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kemenangan kepada mereka, dan sekiranya mereka gugur di medan pertempuran, kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka semua di tempat yang terbaik. Dan pada masa yang sama, bila kita doakan kebaikan untuk orang lain, kata Nabi SAW, para malaikat akan berkata amin, dan malaikat mendoakan perkara yang sama buat kita yang berdoa. Pendek kata, lagi banyak kebaikan didoakan untuk orang lain, maka kebaikan juga yang bakal kita jemput daripada doa para malaikat. Dan yang paling istimewanya, malaikat bukanlah manusia, dan manusia tidaklah sehebat malaikat, dan jumlah malaikat sangatlah ramai. Dan untuk mendapat doa itu punyalah mudah. Duduk di balik tiang, tak ada tangan, ya Allah berikan kebaikan kepada si fulan, kita mendapat doa ribuan para malaikat untuk mendapat kebaikan. Tuan-tuan sekalian, ini merupakan subuh yang pertama ataupun kuliah yang pertama setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Dan kita semua sedia maklum berkenaan dengan COVID-19. Ianya merupakan ujian yang saya kira berat sebahagian kita untuk tempuh, dan saya kira mungkin ada di kalangan kita yang tidak terkesan sangat daripada sudut pekerjaan mungkin, perniagaan mungkin. Tapi ikutkan berita di Ipoh, banyak hotel-hotel tutup dah.
Ya, 5 ke hotel besar-besar tutup. Kan. Jadi maksudnya memang ada industri yang betul-betul kena kesan yang besar. Kapal terbang confirm dah lah, hotel-hotel. Jadi ada industri yang terkesan dan kita mungkin secara tak langsung pun terkesan dengan penularan wabak COVID-19. Dan apa yang boleh kita dapat? Ya. Nabi SAW sendiri diuji dengan pelbagai ujian. Ujian ini memang sebahagian daripada kehidupan yang Allah Subhanahu Wa Taala dah design. Tuan-tuan, Nabi, para anbiya golongan yang Allah sayang. Tidak ada Nabi melainkan mereka diuji. Kalau patutnya Allah sayang, Allah tak bagi ujian lah. Ya tak? Kalau kita sayang anak kita, kita uji dia tak? Mana uji? Hari-hari beli kereta remote control. Esok nak vibrate, beli lagi. Nak remote control, beli lagi. Nak pergi swimming pool, pergi juga. Itu cara kita sayang. Tapi cara Allah Subhanahu Wa Taala sayang lain. Para anbiya golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala paling sayang, para wali Allah, golongan yang Allah sayang, para syuhada golongan yang Allah sayang. Tapi ujian mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling berat ujian. Nabi hilang nama baik di saat berusia 40 tahun. Nabi digelar sahirun, kadzabun, majnunun, asatirul awwalin, kahinun, syairun, penipu, pendusta, ahli sihir, kaki dongeng, dongengan orang lama-lama. Umur 40 patut kita cruising dah dalam hidup ni. 40-an ni kira seronok dah. Kalau dalam syarikat, dia kira senior management, duduk diam, suruh budak bawah kau buat kerja. Kan? 40-an lah. Tapi Nabi SAW umur 40-an Nabi hilang nama baik. Hilang nama ni kira kena buat hidup baru. Kita kalau kawasan UK Perdana ni, nama kita dah buruk. Contohnya kena tangkap basah ke apa, tak payah. Kena pergi Kelantan, hidup baru. Kena pergi ke Johor, hidup baru. Nak kena pergi ke, ini sebahagian daripada kaedah untuk memperbaiki diri. Memang kena hijrah. Kalau nama kita buruk di satu tempat, kita kena hijrah untuk mulakan hidup baru. Nabi SAW hilang nama baik. Ujian ni, nak cerita bab ujian. Kita apalah sangat ujian. Nabi SAW tak cukup hilang nama baik di usia 40-an. Nabi SAW hilang kekuatan ekonomi. Bani Hashim diboikot 2 tahun. 2 tahun. Kita hilang nak beli makanan 3 bulan. 3 bulan pun takut dah, menggelupur dah. Roti gardenia tu kira nampak macam zombie lah. Roti gardenia. Beratus orang serbu. Yang bawa lori gardenia tu pun takut. Silap-silap dengan aku dia kekahnya. Tapi saya main tipu sikit lah. Pasal saya pakai kopiah, pakai jubah. Orang kedai tengok, "Mam, depan." Saya potong semua orang. Beratur nak ambil roti gardenia, tokil imam depan, imam depan. Dia kata, saya kata, ini bukan solat, ji tak, imam depan. Kan? Sebelum kedai buka, kita pergi beli dulu. Untung jadi imam tu. Nak beli pun suruh ke depan. Dah lah beli ke depan, tak payah bayar pula. Ambil. Tapi satu je boleh. Kot lah boleh ambil 5 pasal imam, tak, satu je. Pasal SOP-nya roti gardenia satu. Itu awal-awal. Nak ceritanya Nabi SAW sampai ke peringkat terpaksa minum rebusan ranting kering dan daun kering. Ini tahap maksimum punya boikot, minum ranting kering. Rebus, makan ranting tu, air dia tu sup dia. Kita tak sampai macam tu, tuan-tuan. Tak sampai. Tapi Allah sayang Nabi Muhammad SAW, ujian, Allahu Akbar, sampai kena minum air ranting dan daun kering. 2, hilang kekuatan ekonomi. 3, hilang kekuatan kuasa. Hilang kuasa. Di mana matinya Abu Talib. Di saat Nabi SAW sangat memerlukan perlindungan politik yang kuat, hilang. Abu Talib ni kira perlindungan politik lah. Tidak ada siapa boleh usik Nabi Muhammad SAW di saat Abu Talib masih hidup. Nak cakap buruk tak boleh, Abu Talib. Nak ambil tindakan tak boleh, Abu Talib. Abu Talib yang macam ni punya kuat perlindungan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, mati.
Patut kalau Allah sayang, biarkan jelah Abu Talib tu patut masukkan Abu Talib dalam Islam. Senang. Kalau Abu Talib masuk Islam, Nabi Muhammad SAW boleh cruising je bawa dakwah ni. Pasal anak saudara VIP. Anak saudara orang nombor 1 di Mekah. Maksudnya hebatlah. Maksudnya hebat. In terms of kekuatan ekonomi dia dah pegang, in terms of kekuatan kuasa dia ada. Nak buat tak payah minta permit, nak bagi ceramah tak payah permit, tak payah SOP pun. Bagi je. Pasal anak VIP. Kita je kena SOP. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sayang Nabi Muhammad SAW, Allah matikan Abu Talib. Tak cukup dengan ujian hilang nama baik, tak cukup ujian dengan kehilangan kekuatan ekonomi, tak cukup ujian dengan kehilangan kekuatan kuasa. Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kehilangan orang yang paling Nabi sayang, Sayyidatina Khadijah. Orang yang paling Nabi sallallahu alaihi wasallam bergantung harap, Sayyidatina Khadijah. Khadijah lah orang yang membenarkan Islam di saat Nabi sendiri tak tahu dia nak jadi Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat dapat wahyu yang pertama, Nabi turun daripada Gua Hira, Nabi jumpa Khadijah, "Zamiluni, selimutkan aku." Nabi kata, "Ya Khadijah, aku ingat aku ni dah gila dah, aku nak mati dah kerana aku jumpa satu makhluk yang besar yang peluk aku sampai aku lemas." Khadijah kata, "Sabar abang, sabar. Rehat. Mustahil Allah akan sia-siakan orang yang baik macam abang kerana abang muliakan anak yatim, abang muliakan orang susah, abang muliakan janda-janda, abang orang yang baik. Allah tak akan sia-siakan orang macam abang." Nabi SAW telah beberapa lama tak balik rumah kerana beruzlah. Balik-balik bagi tahu ada makhluk peluk. Khadijah kata, "Bertenang abang, mari." Kita boleh buat macam tu. 3 hari tak balik rumah, tiba-tiba bagi tu kat bini, dia peluk abang. Kan? Agak-agak dapat selimut ke dapat penyapu? Abang, siapa peluk abang? Cakap. Abang tidur suruh ukhuwah sekarang dah buka dah. Dia tak boleh, kita tak boleh balik rumah. Sayyidatina Khadijah sanggup berikan perlindungan macam tu. Walaupun hak dia mungkin hilang beberapa ketika kerana membiarkan Rasulullah SAW untuk beruzlah, untuk bawa diri. Tak cukup dengan itu, Khadijah merupakan seorang yang banyak, yang dermawan, hartanya banyak. Khadijah ni owner syarikat import export Mekah, owner syarikat. Kita bukan cerita CEO syarikat, tak ada, owner syarikat. Owner syarikat ni kaya lah. Tak payah cerita import export lah, cerita owner kedai lemang je. Owner kedai lemang, kereta macam-macam. Tuan-tuan, Sayyidatina Khadijah pernah diceritakan kekayaan dia. Kalau unta tu beratur, unta dia beratur untuk balik rombongan 15 km. 15 km unta dia saja. Tak. Banyaklah, maksudnya memang kaya. Dan dia menggunakan seluruh hartanya untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi hilang kekuatan dalaman, Nabi hilang kekuatan harta yang sepatutnya Nabi boleh guna. Kerana apa? Kerana Allah sayang Nabi. Jadi tuan-tuan, bila kita disebut tentang COVID-19 ini, kita diuji dengan hilang kekuatan macam-macam. Ekonomi, pekerjaan, hilang rasa tekanan hidup. Jadi itu tandanya Allah Subhanahu wa taala nak kenalkan diri dia balik. Aku ini yang maha kaya, korang tak ada apa-apa. Allah nak bagi tahu, aku ni maha kaya, aku ini maha penyembuh. Selama hari ni korang tak pandang pun. Allah Subhanahu wa taala menghantar satu virus saja, satu dunia lumpuh. Satu dunia lumpuh. Apabila musibah datang, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memperkenalkan dirinya kembali. Supaya kenal balik, aku ni yang maha pemberi segala-galanya. Bila kita sakit, baru kita ingat Allah, ya Allah, anta syafi la shifaan illa shifa'uk. Bila sakit baru tanya Allah tu syafi. Ya Allah, engkau maha penyembuh, ya Allah, tolong sembuhkan aku. Masa sihat, kita terlupa Allah itu sentiasa protect kita daripada sakit. Kita terlupa. Bila kita hilang kekuatan ekonomi, ya Allah, engkau maha pemberi rezeki, bawa kelang kabut macam mana nak bina ekonomi. Kita lupa nak menjaga hubungan dengan maha pemberi rezeki. Mana mungkin kita ni jadi miskin kalau kita hamba kepada yang maha kaya. Kita tak akan miskin, umat Islam ni tak akan miskin, cuma kita hilang pedoman.
Kita banyak bersandarkan kepada asbab sedangkan empunya asbab tu dia. Yes, memang kita kena hukum dengan asbab, sebab. Tetapi empunya asbab itu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala kembali mengenalkan dirinya kembali. Dia Maha Pemberi rezeki, tuan-tuan. Maka jangan kita sesekali memandang COVID-19 ini sebagai satu bala, tapi pandanglah satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala nak kita dekat dengan dia. Dan saya ingat semua orang rindu masjid lah. Semua orang rindu masjid. Beratur-ratur masjid. Nak pergi masjid tu beratur, nak sembahyang Jumaat lagilah beratur. Sampai bergaduh-gaduh lah. Saya dulu encik tak. Dia AJK dia masuk dulu. AJK pula. AJK ke depan dulu. Kadang-kadang minta AJK kota. AJK bagilah satu kota. Lepas tu AJK tu kata pun bukanlah mahal sangat. Dapat durian musangking pun okey. Nak beli kota masuk masjid, tuan-tuan. Bukan kota haji, kota masuk masjid pun durian musangking. Boleh. Yang penting sembahyang depan. Boleh cop pula. Dulu masa nak awal-awal buka dulu, AJK boleh bawa 3 orang je. Kalau masjid saya dia apply, AJK ada 20 orang, setiap AJK bawa 3. Fikir siapa nak bawa. Malam tu kira belas lah, 3 orang je. Yang penting jangan bertindan. Masing-masing jual, kau nak berapa? Berapa kau boleh bagi kalau satu kota lepas ni? Tak. Lebih kurang begitulah keadaannya, tuan-tuan. Ya. Betapa manusia cintanya nak seronok nak pergi masjid. Akhirnya terkabul dan alhamdulillah kita dapat sama-sama pergi masjid. Baik, tuan-tuan. Sepatutnya topiknya adalah Syama'il al-Muhammadiyah. Tapi mungkinlah di permulaan ini saya nak kembali melihat, nak bawa tuan-tuan untuk melihat kembali bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai penyelamat kepada semua umat. Ya. Kita kena ingat di suasana di padang mahsyar tidak ada nabi, tidak ada manusia yang boleh memberi bantuan melainkan dia. Di padang mahsyar betapa manusia menghendahagakan bantuan daripada manusia lain. Tidak ada bantuan melainkan dialah yang akan beri bantuan. Ya. Kalau di dunia dia nak masuk surau masjid ni kita minta AJK tolonglah bagi saya masuk. Nak minta syafaat masuk juga surau. Kata 40 orang, alah 41 boleh lah bang. Boleh. Tapi senyap tutup lampu. Masa PKP tu nak masuk masjid tutup lampu sebab lebih. Ada AJK datang 2 orang. Tutup lampu, sembahyang belakang. Sebab nak sembahyang Jumaat jugalah. Nabi SAW akan bagi syafaat kepada orang yang tertentu je di padang mahsyar. Dan kalau tak dapat, kira game over. Di padang mahsyar ni, kalau tak dapat syafaat Nabi SAW, kira habis. Ingat, syafaat Nabi ni bukan nice to have, bukan. It's a must have. Tapi jarang kita nak treat a must have ini secara serius. Yeah. Must have ni maksudnya keperluan, mesti dapat. Kita nak dapat syafaat Nabi SAW di padang mahsyar ni bukanlah sesusah yang disangka dan tidaklah mudah pula. Kena ada komitmen masa hidup. Dalam himpunan ramainya manusia di padang mahsyar itu, di manakah kita di sisi baginda Rasul SAW? Kita nak kata kita sahabat? Bukan. Nak kata kita meninggal mati syahid berperang kat senjata? Tidak. Nak kata kita hafal Quran? Kita baca Qul Ahad 3 kali je. Kan? Itu dapat pahala penuh Quran dah. Tapi nak kata hafal Quran penuh tu tak ada lah pula. Nak kata kita sedekah, semua harta kita macam sahabat sedekah? Tidak. Jadi apakah amalan yang membolehkan kita duduk sebelah Nabi SAW? Kita kena kaji dan kita kena usahakan. Tuan-tuan, ramainya manusia, ingat saya boleh bawa analogi macam mana ramainya manusia nak cium Hajar Aswad. Siapa pernah pergi umrah dan haji, ramainya manusia nak cium Hajar Aswad. Tuan-tuan ajalah yang tahu. Ya. Bertempur, bergasak, makan siku, makan peluh. Sampai tercium ketiak negro pun ada. Asin ke? Itulah ji orang suruh potong misai, simpan misai kan melekat ketiak negro kat mulut tu. Belum melekat lah Ustaz. Ada yang sampai kena serkup dalam kain orang pun ada. Dia duduk, orang nak langkah, ada langkahnya. Bangun tak akhir, apa hal gelap? Dalam kain orang lah. Nasib baik dia tak pandang atas. Dia tak nampak mana bulan. Pasal dalam kain orang, kangkang. Itu belum cerita nak masuk Raudah lagi. Siap kena tipu lagi. Datang Pakistan tu, rakatain. Okey, 2 rakaat.
Lepas sembahyang 2 rakaat, 2 rakaat lagi. Kita pun tunggulah. Tadi kata 2 rakaat, jadi 2 rakaat kali 10 dah 20 rakaat. Lepas tu dia bangun, dia bagi seorang lagi Pakistan kat duduk situ. Kita tenganga. Kata dengan aku, dia bagi kawan. Nak masuk Raudah pun kena fikir-fikir. Nak cium haswat, Hajar Aswad pun ramai. Kita di sisi Nabi SAW jauh. Ya Allahu Akbar. Ya. Nabi ungkapkan bagaimana manusia nak cari Nabi SAW akan berjalan penuh dengan kesengsaraan. Cari Nabi Adam minta syafaat, Nabi Adam kata ana nafsi. Cari Nabi Nuh nak minta syafaat, Nabi Nuh kata aku diri aku, nafsi, ana nafsi, nafsi, aku diri aku, diri aku. Nabi-nabi pada ketika itu kata aku untuk diri aku je. Itu Nabi. Ada ratusan ribu para Nabi dan ada beberapa para Rasul, mereka kata aku untuk aku je, umat aku pun aku tak tahu kat mana. Manusia akan berasak mencari Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, kau bapa segala Nabi, boleh tak bagi syafaat? Nabi Ibrahim kata aku tak boleh bagi syafaat. Ana nafsi, nafsi. Kita cari Nabi Musa AS. Ya Musa, anta kalimullah, engkau pernah bercakap dengan Allah, boleh tak cakap dengan Allah? Cepatkan hari ini proses perhitungan. Nabi Musa kata tak boleh. Kita akan berasak cari Nabi Isa AS. Ya Isa, engkau dicipta dengan tangan Allah. Kau dicipta tanpa bapa. Takkan kau tak boleh minta cepat sikit proses perhitungan di padang mahsyar? Nabi Isa kata aku tak boleh. Yang boleh seorang. Sebab tu nama Nabi Muhammad SAW dipanggil Ahmad oleh Nabi Isa. Dalam Quran tuan-tuan hanya seorang je yang panggil Nabi Muhammad sebagai Ahmad. Dalam surah As-Saff Allah ungkapkan bagaimana Nabi Isa bila bercakap dengan Bani Israel, dia berkata mim ba'dismuhu Ahmad, akan datang seorang laki ataupun Nabi lepas daripada aku, namanya Ahmad. Kenapa nama Ahmad bukan Muhammad? Sepatutnya sebut Muhammad lah, tapi disebut Ahmad. Ahmad ini kalau ikutkan dalam bahasa Arab, dia dipanggil superlative. Superlative itu maksudnya more than, yeah? Big, bigger, biggest. Begitu. Many, more, most. Macam tu. Ahmad merujuk pada kata lebih baik. Kalau kita baca dalam semayang, kabir, besar, akbar, paling besar. Hamid, pujian, Ahmad, terpuji. Karim, mulia, akram, paling mulia. Yang penambahan alif ataupun a dekat depan, kemudian matikan huruf nombor 2, itu merujuk perkara itu lebih baik. Jadi orang yang nama Ahmad, Akram, Ahsan, apa lagi? Ajmal, ini semua the most, paling. Nabi Muhammad SAW dipanggil Ahmad oleh Nabi Isa AS kerana Nabi Isa diangkat oleh kaumnya sebagai anak Tuhan. Ya? Lahir tanpa bapa. Hebat tak? Hebat. Tapi Nabi Isa beritahu, kau rasa aku hebat? Ada orang lagi hebat daripada aku, namanya Ahmad. Kerana manusia di padang mahsyar tidak ada siapa yang boleh bagi syafaat melainkan dia, huwa Ahmad, yang paling terpuji. Dan kita happen to be umat Nabi Muhammad SAW. Maka direbutlah peluang untuk duduk di bawah syafaat Nabi. Nabi SAW kata, Nabi ungkapkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi akan sujud, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat Nabi SAW. Allah perkenankan, wahai Muhammad, sila berdoa. Ini event yang akan berlaku. Maka makam Nabi tentu diangkat. Maka Nabi berdoa. Maka akhirnya proses perhitungan pun berjalan. Yang kita minta doa lepas azan tu, ati sayyidana Muhammad wasilatu wal fadilah wa ba'athu maqam al mahmud alladhi wa'adtah. Ya Allah, bangkitkan Muhammad dengan fadilah dan wasilah. Wasilah wal fadilah, jalan dan kelebihan. Dan bangkitkan Muhammad itu di maqam al-mahmud. Maqam al-mahmud iaitu tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Ini peristiwa di padang mahsyar. Sebab itu salah satu sebab untuk dapat syafaat Nabi SAW adalah doa lepas azan. Jangan pernah tinggal. Dengar azan tu minta doa. Berhenti sekejap, apa pun jadilah. Doa lepas azan mesti didoa. Kerana itu asbab dapat syafaat Nabi SAW. Tak jawab azan tak apa, mungkin tengah kuliah apa, lepas habis azan, tuan-tuan kita dijawab doa lepas azan. Itu penting. Kalau tengah kuliah mungkin kita mengajar, tapi lepas habis azan tu kita boleh datang.
Sebab nak dapat syafaat Nabi SAW, mengungkap peristiwa di padang mahsyar di mana Nabi SAW diangkat darjat. Maka bila kita tahu betapa besarnya sumbangan Nabi SAW dalam keselamatan manusia di padang mahsyar, maka sebab itulah kita kena kaji cerita Nabi. Lepas tu kita kena ada dekat rumah kita tuan-tuan cerita pasal Nabi. Beli buku pasal Nabi, letak dekat meja. Kita cerita bab dunia ni memang banyak, bab psikologi memang banyak. Chicken Soup for the Soul, Poor Dad Rich Dad, How to Become Rich at 50. Macam-macam buku ada. Buku apa lagi ada? Macam-macam buku. The Age tu mesti ada lah sekarang. Ada orang benzar, jadi The Age kena ada lah. Tapi The Age kena main handphone je. Tapi pasal Nabi SAW tak ada. Alahai, kuranglah kita punya investment di padang mahsyar. Ni investment. Kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, cara kesempurnaan Nabi Muhammad SAW, cara Nabi hidup, cara Nabi berjalan, cara Nabi bangun tidur, cara Nabi nak tidur balik, cara Nabi makan. Itu semua memberi kesan kepada saham akhirat, tuan-tuan. Nabi bagi tahu dah, siapa yang hidupkan sunnah aku di saat manusia lain lupa sunnah aku, dapat pahala syahid. Beli kayu siwak, beli minyak wangi, beli jubah, beli serban, beli semua. Alah investment sikit untuk mendapat pandangan esok di padang mahsyar, dapat pandangan Nabi. Yang paling kita takut, dah kita beratur nak jumpa Nabi SAW, Nabi kata, awak siapa ya? Saya ni memang umat awak lah ya Rasulullah. Tak pernah nampak muka. Tuan-tuan macam nak masuk surau. Awak ni Korea mana? Saya Korea sinilah. Tengok nama, tak ada nama encik. Encik bukan Korea sini, encik Korea Ridwan. Pergi Ridwan ya. Pergi Ridwan, orang pun dah blok, tutup. Ini berlaku tempat saya. Dia tak daftar. Encik nama tak ada, encik minta maaf lah. Duduk tepi. Orang lain yang ada nama datang lambat pun masuk. Dia duduk tepi. Encik saya nama tak, saya lupa daftar. Tak apa, encik tak daftar tak apa, duduk je. Encik tak ada keperluan dah untuk sembahyang Nabi. Kita nak duduk sebelah Nabi untuk minum tenaga kausar, baru nak minum. Sabar. Awak siapa? Saya umat awak ya Rasulullah. Ya ke? Masa hidup dunia tu tak pernah kisah pun saya. Benda-benda macam ni yang perlu kita pandang, takut terjadi. Takut terjadi. Itu pandangan Nabi, pandangan Allah apatah lagi tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami lemparkan balik semua amalan mereka dan kami jadikan debu yang berterbangan. Lagi teruk kalau tak dapat pandangan Allah Ta'ala, bila mana amalan itu bertukar menjadi debu. Tak? Jadi yang fokus kita pada pagi ini adalah untuk realign balik amalan dan tindakan kita selari dengan apa yang telah baginda Rasul SAW garis pandukan. Dengan langkah yang pertama, beli buku pasal Nabi, letak di rumah, cuba khatam sirah Nabi atas bacaan sendiri. Kalau tak nak beli kitab Rahiq Al-Makhtum yang tebal tu, beli yang ringkasan punya. Ada ringkasan, beli, khatamkan. Beli kitab Riyadhus Salihin, beli kitab Syama'il Muhammadiyah ni, baca je. Belum tentu amal, memang susah. Baca dulu. Baca. Khatamlah Syama'il Al-Muhammadiyah. Baca je dulu. Setiap hari baca hadis dengan ahli keluarga. Ayah nak pesan kamu ni satu hadis. Nabi SAW kata Aisyah, perut Nabi tu flat. Kalau mandi air turun ke bawah. Anak tengok perut bapak. Perut ayah ni tak boleh ni. Ayah ni tak menghidupkan sunnah ni. Ini bukan sunnah ni, punah ni ayah perut ni. Sudah tak apalah, itu mungkin itu physical appearance tu mungkin benda yang boleh usahakan kemudian. Tapi dari sudut amalan, Nabi makan tangan kanan, masuk bilik air kaki kiri dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Masuk jamban tak bercakap-cakap. Keluar, kalau masuk jamban cepat-cepat keluar. Ni masuk jamban sejam tak keluar-keluar. Main handphone. Ni benda yang kena tinggalkan. Bawa handphone masuk bilik air pula tu. Baca surat khabar. Mana bapak kau dalam bilik air buat apa? Baca surat khabar. Ni benda yang mesti ditinggalkan. Kerana kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk disayangi. Allah bagi condition, kalau kau nak aku sayang, mesti ikut Rasulullah SAW sebagaimana Allah ungkapkan dalam
Hadis dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu sayangkan Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah Rasulullah. Pasti kamu semua akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya, bila kita diuji dengan COVID-19 ini adalah masa yang terbaik untuk kita refleks balik hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita diuji, baginda lebih teruk diuji. Dan bila mana kita dah memiliki persamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut ujian, maka jangan jadikan persamaan ini sebagai sesuatu yang sia-sia. Maka tingkatkan persamaan itu dengan banyakkan ingat kepada Nabi SAW, tingkatkan kadar selawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di saat kita berada di padang mahsyar, sebelum kita berlari dan berasak untuk mencari Rasulullah SAW, Nabi yang panggil kita. Kita nak Nabi yang panggil. Nabi kata, tunggu semua, tunggu. Si Fulan bin Si Fulan datang sini. Si Fulan bin Si Fulan datang sini. Kita kalau VIP kenal kita, apa rasa? Kalau YB kenal kita, apa rasa? Okay. Kalau YB kenal kita, rasa seronok lah. Tengoklah YB mana pula. Tengah-tengah makan, YB datang, Syekh, duduk sebelah. Kita pun duduk, pasal apa dia panggil kita? Ingat tak kita sesama pergi haji dulu? Saya tak ingat lah. Dah ada pergi haji. Contoh. Ataupun bapak dengan bapak kita kenal, mancing sesama. Contoh. Kita kalau orang yang hebat di dunia kenal kita, seronok dah. Kalau di padang mahsyar Nabi SAW kenal kita, tuan-tuan, itulah perkara yang paling seronok. Tidak ada cinta yang paling benar melainkan cinta Nabi kepada umatnya. Belum sempat kita ungkapkan cinta, Nabi pernah duduk dengan sahabat. Nabi kata, aku sedih dan aku sangat rindukan mereka. Sahabat kata, kau rindukan siapa? Ya Rasulullah, aku rindukan saudara-saudaraku. Maka sahabat tanya, kamilah saudara engkau ya Rasulullah. Nahnu ikhwanuk. Nabi kata, bukan. Kamu bukan saudara aku. Kamu ni kawan aku. Saudara, kata Nabi SAW, orang yang tak pernah tengok aku, orang yang tak pernah hidup dengan aku, tapi kadar kecintaan, kadar ingatannya kepada aku tak pernah kurang, malah setiap hari tinggi. Siapa dia? Kita lah. Condition yang Nabi bagi tahu tu kita. Tinggal kita buat apa yang Nabi suruh buat. Ingat Nabi banyak. Nabi awal-awal lagi Nabi beritahu, aku rindu dekat kamu. Jadi tindakan di dalam tangan kita, tuan-tuan. Maka ambil tindakan yang betul pada masa yang betul. Mudah-mudahan di saat kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, kitalah orang yang paling berbahagia kerana kita nampak Nabi depan mata. Kita sebelum tidur lepas ni, tuan-tuan, cuba pasang niat, ya Allah, izinkan aku bermimpi bertemu dengan kekasih. Ini benda yang jarang kita minta. Kita sebelum tidur, kadang-kadang doa pun tak sempat. Sampai main Facebook, tertidur dah. Sampai tengok TV, tertidur dah. Lepas ni kena ubah. Tidur tu penuh dengan dia punya disiplin. Lepas tu minta, ya Allah, aku nak sangat bermimpi berjumpa dengan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau jumpa Nabi dalam mimpi, kata Nabi SAW, man ra'ani fil manam, siapa jumpa aku dalam tidur, dia jumpa aku dalam keadaan sebenar. Siapa pernah jumpa, alhamdulillah. Siapa belum pernah jumpa, pasang niat, hari-hari aku sebelum tidur nak minta jumpa Rasulullah. Kalau dah jumpa di dunia, di hari akhirat, chances dia kita sendiri mau jumpa lah. Kita kalau dah pernah jumpa kali pertama, kali kedua jumpa, kenal lah kita dulu kan sama-sama surau kuah dulu. Anak kita nak masuk MRSM, pernah jumpa satu surau, dia kerja marah. Senang, anak saya nak masuk surau lah. Nak masuk surau, nak masuk marah lah. MRSM, boleh, kita kan satu jemaah dulu di surau kuah, boleh. Ataupun sama-sama pergi haji, sekejap je pergi haji 40 hari. Tapi dia punya connection tu, Allahu Akbar, segala bisnes semua dia share. Kawan yang duduk selama sebelah rumah dia tak share, tapi kawan pergi haji dia share semua. Ini hebat pergi haji ni. Sekejap punya perkenalan, tapi kesan dia lama. Kita minta, ya Rasulullah, aku nak jumpa dengan kau pada malam hari, mimpi. Tuan-tuan, apa yang baik itu pada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan ni. Saya mungkin perkenalan lah sedikit, ataupun mukadimah sebelum kita nak kuliah pada ni. Apa yang baik pada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan ni. Saya mohon maaf atas kekurangan, kasih di atas perhatian tuan-tuan sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu dan bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa datuk nenek moyang kami, dan dosa seluruh umat Islam yang masih hidup ataupun yang telah mati. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami ya Rahman ya Rahim, seperti mana Kau himpunkan kami pada pagi ini ya Allah, maka himpunkanlah kami di syurga bersama dengan orang yang kami kasihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.